kembali. Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Emran Azmi Rosli dalam Berita Pagi Sabah, edisi Khamis 17 Disember 2020. Sabah menyokong penuh keputusan pengisytiharan Proklamasi Darurat Pilihan Raya Kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Bugaya. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sebelum ini menetapkan PRK tersebut diadakan pada 16 Januari depan berikutan kematian penyandang kerusi berkenaan. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jinor menyifatkannya sebagai keputusan bijak memandangkan pandemik COVID-19 kini terus menjadi ancaman kepada rakyat Sabah. Menerusi kenyataannya di Kota Kinabalu, Datuk Haji Ji berkata hasrat kerajaan negeri kini hanyalah untuk memutuskan rantaian COVID-19 sekaligus menyelamatkan nyawa rakyat Sabah. Pada 18 November lalu, proklamasi darurat di Parlimen P185 Batu Sapi turut diisytiharkan sekaligus membatalkan PRK kerusi itu sebagai langkah proaktif untuk membendung pandemik COVID-19. Sabah perlu menunggu keputusan Kementerian Kesihatan sama ada mewajibkan atau tidak pengambilan vaksin COVID-19. Ketika ini, vaksin berkenaan masih dalam fasa kajian dan perlu mendapat kelulusan kerajaan terlebih dahulu sebelum perancangan pengagihan dapat dilaksanakan. Dalam sidang media di Kota Kinabalu, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata Jabatan Kesihatan Negeri Sabah telah mengadakan perbincangan awal dengan Kementerian Kesihatan untuk mendapatkan data asas penduduk dan golongan berisiko tinggi seperti petugas barisan hadapan, anggota keselamatan dan pertahanan. Pertama yang harus diberi keutamaan ialah frontliners. Tugas JKKNS ialah untuk memberi statistik begini jumlah frontliners dia. Kedua ialah jumlah yang berisiko tinggi atau orang yang sakit. Ini juga barangkali salah satu daripada keutamaan untuk mendapatkan vaksin. Dalam kenyataan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin baru-baru ini, vaksin COVID-19 akan diberi secara percuma kepada rakyat Malaysia manakala warga asing akan dikenakan bayaran. Bagaimanapun, buat masa ini Kementerian Kesihatan belum mengeluarkan sebarang kenyataan mengenai cas bayaran yang dikenakan terhadap warga asing. Kerajaan juga tidak bercadang untuk mewajibkan pengambilan vaksin COVID-19 namun hanya diberikan kepada mereka yang mengambilnya secara sukarela, terutama golongan berisiko. Mengenai situasi COVID-19 di negeri ini, Datuk Masidi memaklumkan Sabah mencatat pertambahan kes sebanyak 268, menjadikan jumlah kumulatif sebanyak 33,639 kes. 5 kematian direkodkan manakala terdapat satu kluster baru di Kota Kinabalu, iaitu kluster Bukit Punai yang merekodkan 5 kes. Sementara itu, seramai 459 pesakit dilaporkan sembuh. Cadangan tambahan vaksin ni memang baguslah. Sebab sekarang ni pun dia punya kes masih setiap hari masih banyak. Kita pula semacam terancam lah, susah mau kerja, mau keluar kan. Kalau jadi dengan tambahan ni mudah-mudahan terkawal lah. Vaksin ini adalah salah satu paling penting lah untuk kita punya rakyat. Sebab semakin banyak vaksin yang akan dibagi kepada rakyat, kita punya COVID ini akan berakhir dan kita akan kembali ke normal biasa. Kalau ada vaksin tu, kita ni rakyat ni sokonglah. Kerana itu pun untuk kita juga. Kalau tidak ada, macam susah juga kita mau cari makan. PKP sana, SOP sana. Tapi bagi macam kami orang tua tu memang maulah. Terima kasihlah sama kerajaan kan. Perlu diteruskanlah dan dibagi kepada seluruh penduduk. Macam di Ladatu ni pun kalau adanya vaksin, kita boleh kurangkan lagi penyakit COVID. Kita akan boleh kembali normal. Kerajaan melalui Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia KKMM dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM diminta menaik taraf rangkaian menara telekomunikasi dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Telupit.
langkah menaik taraf rangkaian telekomunikasi sedia ada kepada rangkaian talian 4G demi memastikan rakyat dalam dun berkenaan menikmati perkhidmatan komunikasi lebih berkualiti. Anggota Dewan Undangan Negeri Adun Telupit, Johnny Bon J. Kurum berkata meskipun ketika ini terdapat penyambungan dari menara telekomunikasi dalam Mukim Nango, namun capaian internet agak susah untuk diakses dan menyukarkan penduduk mendapat maklumat terkini yang disalurkan melalui internet. Pengguna cuma boleh menelefon, membuat panggilan dan mesej biasalah. Tetapi menjadi masalah bagi untuk melayari internet. Kita minta kerajaan supaya menaik taraf menara yang sedia ada ini, supaya juga ada perkhidmatan seperti 4G, supaya dapat mengakses internet. Selain menaik taraf, menara juga perlu dibina di beberapa kawasan dalam Dun Telupit yang masih belum mempunyai sebarang rangkaian telekomunikasi. Beliau ditemui RTM selepas meninjau perkhidmatan menara telekomunikasi di Kampung Rumidi Baru di Mukim Nango Telupit. Johnny Bon turut berharap agar inisiatif jalinan digital negara Jendela yang dilaksana kerajaan diperluaskan sehingga ke kawasan luar bandar di Sabah. Unit tabung darah Hospital Lahad Datu mengalu-alukan kerjasama pelbagai pihak yang ingin menganjurkan program derma darah bagi menambah bekalan darah di hospital berkenaan. Pegawai Perubatan Unit Tabung Darah Hospital Lahad Datu, Dr. Syihabuddin Rashbuddin berkata, ia penting bagi memastikan bekalan darah mencukupi. Lagi-lagi pada musim COVID ini yang mana agak sukar untuk kami mendapat darah kerana ramai yang takut untuk datang derma darah, dan juga kami juga mengharapkan orang ramai dapat datang juga menderma darah dalam musim ini kerana walaupun musim COVID kami kerajaan Malaysia dan juga pihak KKM tidak mengabaikan pesakit lain. Beliau ditemui dalam program derma darah anjuran Eskom dan Hospital Lahad Datu di Lahad Datu. Sementara itu, penyelia penguasaan Eskom merangkap penyelaras program, Saimin Anggung berkata, kerjasama itu dilaksanakan sebagai usaha menambah bekalan darah selain memberi peluang kepada anggota Eskom untuk menderma darah. Program ini khas untuk bagi petugas-petugas PDRM dan askar yang telah bekerja di luar, maksudnya yang tengah menjalankan operasi juga parti di setiap zon. Untuk menambah bekalan yang semakin berkurangan di negara kita, semoga ia dapat membantu yang bagi orang yang memerlukannya lah. Untuk membantu majoriti yang mana memerlukan darah, ada peluang lah untuk kami menderma darah. Sebanyak 18 pain darah berjaya dikumpul dalam program ini. Sikap membantu golongan memerlukan terus subur dalam kalangan masyarakat sejak penularan COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Kali ini, petugas Barisan Hadapan Klinik Kesihatan Pekan Nabalu serta penduduk terjejas di sekitar Pekan Nabalu mendapat perhatian. Menerusi program tanggungjawab sosial korporat syarikat Kim Tek Chun Consolidated Berhad, pihak terlibat menerima sumbangan 1,200 roti. Now it gives us an opportunity to bagi sumbangan lah in terms of the bread that we produce, freshly baked, and for the people and for the Barisan Hadapan. Penyerahan sumbangan diadakan di Pekan Nabalu yang dihadiri pembantu Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar, Dato' Johnston Bangkwai. Usaha murni ini mendapat sokongan dan penghargaan Dato' Johnston selaku Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kiulu. Kita berharap lebih banyak syarikat-syarikat, terutama sekali syarikat-syarikat yang sudah berjaya akan mencontohi apa yang dibuat untuk membantu atau memberi sumbangan kepada yang memerlukan makanan, terutama sekali pada ketika ini di mana ramai masyarakat penduduk kampung yang terkesan. Dalam majlis sama, Pejabat Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat UPPM Kiulu turut mengagihkan pelitup separuh muka dan cecair pembasmi kuman. Seramai 20,000 ketua isi rumah melibatkan golongan asnaf di Sabah menerima agihan barangan keperluan asas menerusi projek Rezeki Umat sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat. Projek kendalian badan bukan kerajaan NGO MyFund Action Sabah itu melibatkan dana keseluruhan lebih RM250,000.
Bercakap kepada pemberita RTM di Kota Kinabalu, Ketua Bahagian dan Informasi MyFund Action Sabah, Salwa Naidin berkata, dana adalah hasil sumbangan ahli MyFund Action Sabah sendiri dan juga orang awam yang prihatin terhadap kesusahan golongan terjejas pandemik COVID-19. Dalam tempoh sama dianggarkan lebih RM40,000 dibelanjakan NGO itu untuk menyediakan set kelengkapan seperti pelindung muka, peralatan perlindungan diri dan pelitup separuh muka serta cecair pembasmi kuman untuk kegunaan petugas barisan hadapan di hospital-hospital seluruh Sabah dan Jabatan Pendidikan Negeri. Kita hantar di Kota Kinabalu, kita pergi juga bahagian Pantai Timur di Sandakan, Tawau, Lahadatu dan juga kita ada juga lah pergi bahagian pedalaman macam Keningau, Ranau dan juga Kota Belud lah. Dan baru-baru ni kita ada pergi dua buah pulau, Pulau Bangi dan Pulau Mantanani. Itu kita jaga dengan Maritim Sabah. Semasa Perintah Kawalan Pergerakan Mac lalu, MyFund Action Sabah turut mengagihkan barangan keperluan asas menerusi program rezeki umat dan keperluan petugas barisan hadapan yang dianggarkan bernilai lebih RM200,000. Menyediakan lebih banyak peluang pekerjaan untuk rakyat, bantuan golongan B40 memperkasa usahawan niaga dan perluasan jaringan komunikasi digital. Itu antara harapan rakyat Sabah menjelang pembentangan Belanjawan Negeri 2021 pada Jumaat ini di Dewan Undangan Negeri Sabah. Rakyat Sabah yang ditemui yakin Belanjawan Negeri 2021 akan mengutamakan usaha membela kebajikan rakyat selain memulihkan ekonomi negeri yang terjejas COVID-19. Kerajaan boleh menjana lagi banyak pekerjaan, terutama mungkin satu special force. So kami actually boleh tanya makin banyak dan boleh bermanfaat dari sana. Penaik tarafan khidmat jalur lebar supaya semua pengguna dapat menggunakan sistem telekomunikasi ni dengan lebih baik dan lebih berkesan di seluruh negeri. Bukan sahaja di dalam bandar tapi juga di luar bandar. Golongan B40 ni saya harap mereka lebih fokus pada golongan ni lah sebab mereka yang paling banyak terjejas dari segi ekonomi, peluang pekerjaan. Saya mengharapkan lebih banyak bantuan-bantuan yang akan diberikan untuk rakyat Sabah terutamanya B40 untuk memudahkan mereka memohonkah untuk mendapatkan bantuan. Baik saudara, sekian berita pagi Sabah. Jangan lalai, terus waspada, pandemik COVID-19 belum berakhir. Saya Emran Azmi Rosli, Assalamualaikum dan salam hormat.